Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Yati dan rakan-rakan sekelas bagi subjek pengenalan kepada Asia Timur. Saya akan membentangkan tajuk yang saya ambil bagi tugasan membina Google Sites. Tajuk yang saya pilih adalah Puyi Maharaja Terakhir Tahtanaga. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Arif Shazwan bin Muhammad Syaiful Raimi dengan nombor matriks U2002568. Baiklah, kita akan bergerak kepada tajuk saya iaitu Puyi Maharaja Terakhir Tahtanaga. Berikut merupakan arkitektur atau seni bina China. Specifically seni bina yang terdapat di Kota Larangan di Beijing. Kota Larangan merupakan tempat di mana Maharaja Cina akan bersemayam sepanjang pemerintahan baginda. Pengenalan kepada Maharaja Puyi. Puyi merupakan seorang maharaja yang hidup ketika akhir dinasti Qing. Baginda ini merupakan maharaja terakhir dinasti Qing sebelum dijatuhkan oleh revolusi 1911. Namun begitu, beliau tidak pernah ingin menjadi maharaja. Tetapi disebabkan oleh permainan politik kotor oleh karakter-karakter politik istana, beliau telah diambil sebagai maharaja termuda yang pernah naik tahta sepanjang 2000 tahun pemerintahan sistem beraja Cina, iaitu ketika berumur 3 tahun. Sesetengah ahli sejarah mengatakan beliau telah naik tahta pada umur 2 tahun. Baiklah, ini merupakan laman-laman yang terdapat dalam tajuk saya, iaitu yang pertama kita akan membincangkan tentang apakah itu Tahtanaga, yang kedua tentang biodata Maharaja Puyi, yang ketiga tentang pergolakan dalam istana, yang keempat tentang menjadi maharaja, kelima tentang kejatuhan Cina dan keenam tentang kehidupan selepas baginda jatuhkan. Baiklah, kita bergerak ke laman seterusnya iaitu Tahtanaga. Apakah itu Tahtanaga? Tahtanaga merupakan tempat di mana maharaja yang memerintah akan bersemayam. Video ini akan menerangkan tentang apakah itu Tahtanaga. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, saya akan menerangkan kepada anda semua apakah itu Tahtanaga. Tahtanaga merujuk kepada tahta kerajaan beraja Cina. Tahta ini dikenali sebagai Tahtanaga kerana naga merujuk kepada lambang ketuhanan masyarakat Cina. Hal ini menyebabkan naga digunakan secara eksklusif bagi melambangkan Cina dan keluarga diraja. Kota terlarang di Beijing. Beijing merupakan tempat di mana tahta ini berada, di mana ia berada di tengah-tengah kota larangan dan dikelilingi oleh beratus-ratus pintu. Keseluruhan tahta ini diperbuat daripada emas bagi menunjukkan keagungan dan keabsahan maharaja yang dikatakan mendapat mandat daripada syurga. Baiklah, itulah penerangan tentang apakah itu Tahtanaga. Baiklah, kita bergerak ke laman seterusnya iaitu tentang biodata Maharaja Puyi. Marilah kita sama-sama mengenali siapakah gerangan Maharaja Puyi ini. Maharaja Puyi merupakan maharaja terakhir dinasti Qing yang memerintah China. Baginda memulakan pemerintahan pada tahun 2 Disember 1908 sehingga kejatuhan baginda pada 12 Februari 1912 akibat pergolakan politik di China. Puyi dilahirkan pada 7 Februari 1906 di dalam keluarga aristokrat di mana ayahnya Zaifeng merupakan putera Chun iaitu gelaran yang diwarisi, manakala ibu baginda bernama Gualgia Youlen. Keluarga aristokrat di sini bermakna baginda dilahirkan dalam keluarga diraja sendiri. Baginda dilahirkan di rumah agam utara Northern Mansion di Beijing dan mempunyai 4 orang adik-beradik iaitu Zhen Yaojie, Zhen Yongying, Puji dan Yonghuan. Baginda mendapat pendidikan awal di Kota Larangan kerana sekitar umur 2 atau 3 tahun. Baginda telah dibawa ke Kota Larangan bagi menggantikan bapa saudaranya yang mangkat tanpa pewaris atau tanpa anak sebagai maharaja Cina yang baru.
Berikut merupakan potret Puyi ketika berumur 2 tahun. Ini merupakan potret Puyi bersama ayah baginda iaitu Putera Chun, yang merupakan pemangku maharaja ketika baginda masih kecil, dan ini merupakan adik lelaki baginda iaitu Puja. Seterusnya kita akan mengenali tentang karakter-karakter politik yang terdapat di dalam istana yang menyebabkan Maharaja Puyi dilantik sebagai maharaja ketika baginda berumur 2 atau 3 tahun. Ini adalah disebabkan oleh pergolakan dalam istana sendiri di antara Maharaja Kuan Chu dan Maharani Dowager Cixi. Kematian Maharaja Lama, hidup Maharaja Baru. 14 November 1908 menjadi sejarah hitam bagi Puyi kerana pada tarikh ini bapa saudara baginda meninggal dunia. Bapa saudara baginda ini merupakan Maharaja Kuan Chu yang memerintah China dan menjadi maharaja ke-10 dinasti Qing yang mangkat tanpa meninggalkan seorang anak atau pewaris untuk menjadi pewaris tahta kerajaan China. Beliau telah memerintah China selama 33 tahun. Dan jasa baginda yang paling besar ialah memulakan reformasi 100 hari bagi memulihkan ekonomi China. Namun begitu, pemerintahan dan reformasi beliau menemui kegagalan kerana baginda telah dikawal oleh satu susuk yang amat berkuasa ketika itu di China. Sedikit makluman, reformasi 100 hari merujuk kepada reformasi bagi memulihkan ekonomi dan juga sosial masyarakat China ketika itu, bagi membolehkan mereka meningkatkan diri dan menghalang kuasa besar daripada terus mencengkam China. Baginda telah menghantar beberapa orang ke luar negara untuk belajar, dan baginda juga telah mula membina beberapa institusi pendidikan bagi meningkatkan sosial dalam kalangan rakyat China. Ini merupakan potret Maharaja Kuan Chu, dan di sini ada menceritakan tentang reformasi 100 hari yang dimulakan oleh Maharaja Kuan Chu sendiri. Seterusnya adalah susuk yang paling terkenal ketika pemerintahan Maharaja Kuan Chu, iaitu emak baginda sendiri, Maharani Dowager Cixi. Maharani Dowager merupakan ibu kepada Maharaja Guanji. Baginda dikenali sebagai Maharani Dowager kerana istilah Dowager atau janda merujuk kepada bekas permaisuri konsort yang kematian suaminya. Baginda merupakan seorang figura yang amat berkuasa di dalam dan di luar istana dan mempunyai sokongan yang kuat daripada pembesar-pembesar yang berkuasa serta sida-sida yang terdapat di istana. Hal ini membolehkan baginda memerintah China di sebalik takbir, dan sesetengah sejarawan mengatakan bahawa baginda sendiri mengaku bahawa baginda suka mentadbir China secara belakang tabir dan menggunakan anak baginda iaitu Maharaja Kuan Chu sebagai boneka baginda. Baginda merupakan seorang yang amat konservatif dan tidak sukakan reformasi. Buktinya, baginda telah menjalankan kudetat atau menjatuhkan anaknya sendiri yang merupakan maharaja pemerintah bagi menghalang baginda melakukan reformasi 100 hari. Sebab itulah reformasi 100 hari tidak berjaya. Beliau telah memenjarakan anaknya sendiri sehingga menyebabkan kematian Maharaja Guanxi. Oleh itu, baginda mempunyai sebab yang amat kukuh untuk memilih Puyi yang berumur 2 tahun sebagai maharaja baru. Sebab ini adalah kerana umur Puyi yang muda menyebabkan beliau mudah dikawal oleh baginda iaitu Maharani Dowager. Berikut merupakan video daripada YouTube tentang Maharani Cixi dan sedikit latar belakang tentang baginda dan apakah yang baginda lakukan ketika itu. Seterusnya kita akan melihat tentang menjadi maharaja, iaitu ketika Maharaja Puyi dilantik menjadi maharaja China yang ke-11 dan terakhir. Satu perancangan. Ketika Maharaja Guanxu mangkat, beliau tidak meninggalkan seorang pewaris tahta. Oleh kerana China mengamalkan sistem primogeny, iaitu sistem di mana hanya anak lelaki sahaja dibenarkan naik tahta,
maka seorang waris lelaki terdekat perlu menjadi maharaja. Bagi terus memerintah di belakang takbir, maka Cici telah memilih seorang lelaki kanak-kanak yang berumur 2 tahun sebagai maharaja termuda dalam sejarah 2000 tahun ketamadunan Cina. Ini bagi membolehkan beliau mengawal Cina dan menjadikan Puyi sebagai boneka baginda. Hal ini menyebabkan Puyi telah dibawa dari keluarganya ke kota Larangan pada 13 November 1908 bagi ditabalkan sebagai maharaja. Namun begitu, agak ironi kerana ajal baginda sampai terlebih dahulu daripada rancangannya sendiri untuk menjadi kenyataan, kerana pada sehari selepas Puyi tiba di kota Larangan pada 14 November, Cici telah meninggal dunia. Oleh itu, pada 2 Disember 1908, Puyi telah dimahkotakan sebagai maharaja dalam satu majlis kilang gemilang. Beliau telah ditinggalkan terkontang-kanting oleh Cici. Puyi yang ketika itu berumur 2 tahun tidak mengetahui maksud sebenar perkara yang berlaku di hadapan baginda, dan baginda hanya mampu menangis kerana tidak tahan dengan bunyi gendang yang membingitkan telinga baginda. Ketika itu ada yang mengatakan bahawa baginda menangis dan mahukan permainan baginda. Baginda telah diangkat ke atas tahta naga oleh ayahnya sendiri yang cuba menenangkan anaknya yang menangis. Walaupun baginda merupakan maharaja, pemerintahan Cina telah dijalankan oleh pemangku maharaja kerana Puyi masih kecil. Pemangku diraja adalah ayahnya sendiri, iaitu putera Chun. Ketika baginda masih kecil, baginda dilayan seperti Tuhan. Ini menyebabkan baginda menjadi mua. Di mana sahaja baginda pergi akan ada yang mengikutnya. Jika baginda berjalan, semua mesti tunduk dan tidak melihat muka baginda dalam ritual kowtow. Segala benda yang baginda minta mestilah ditunaikan oleh pihak istana. Hal ini selari dengan konsep yang diamalkan di China, iaitu maharaja sebagai anak Tuhan. Dan ritual kowtow ini bermakna seseorang itu perlu menundukkan pandangan dan tidak boleh melihat muka maharaja, kerana muka baginda adalah sesuatu yang suci. Oleh itu, baginda membesar menjadi seorang yang mua dan tiada belas kasihan terhadap orang di sekelilingnya. Beliau menjadi tidak terkawal dan suka menyiksa sida-sida istana. Puyi sendiri mengaku perkara ini di dalam bukunya. Flogging eunuchs was part of my daily routine. My cruelty and love of wielding power were already too firmly set for persuasion to have any effect on me. Kelemahan Puyi dalam memerintah dan ketegangan sosial yang berlaku di China ketika itu ternyata menyebabkan imej Puyi dan imej kerajaan China serta imej sistem beraja China tercela di mata masyarakat. Hal ini kerana mereka menganggap bahawa Tuhan tidak lagi berpihak kepada maharaja sekarang dan perlu dijatuhkan. Baiklah, untuk melihat bagaimana Puyi jatuh serta bagaimana sistem beraja Cina yang jatuh, sistem beraja Cina yang bertahan selama 2000 tahun boleh jatuh pada akhir abad ke-18, kita perlu melihat kepada apakah peristiwa yang berlaku ketika itu. Ketegangan sosial. Kejatuhan Maharaja Puyi dan sistem beraja di China boleh dikesan sejak akhir abad ke-18. Beberapa siri pemberontakan yang berlaku akibat ketidakpuashatian rakyat terhadap pemerintahan beraja China telah menyebabkan populariti sistem beraja jatuh. Pemberontakan ini sebenarnya boleh dikesan dengan kekalahan China dalam 2 perang candu kepada kuasa-kuasa besar, terutamanya kuasa barat. Kekalahan ini menyebabkan kuasa-kuasa barat mula masuk ke dalam China dan secara tidak langsung mula menjajah dan memonopoli pasaran China. China juga terpaksa melepaskan pelabuhan-pelabuhan yang amat strategik seperti pelabuhan Hong Kong kepada kuasa barat kerana sebagai ganti rugi kekalahan China dalam perang candu yang pertama.
Kegagalan kerajaan dalam menangani monopoli ekonomi dan kekalahan dalam Perang Cina-Jepun pada 1894 menyebabkan rakyat mula memberontak. Pemberontakan pertama boleh dilihat melalui pemberontakan Boxer. Pemberontakan ini Boxer bermula pada tahun 1899. Pemberontakan ini berlaku kerana sifat anti barat yang semakin menebal dan semakin kuat dalam kalangan orang Cina. Ini bermula dengan pembakaran gereja Kristian di Shandong. Seterusnya, pemberontak juga membunuh 45 mubalik Kristian selepas mereka menjanjikan keselamatan mubalik-mubalik ini. Pemberontakan ini juga mendapat sokongan Maharani Dowager yang mengisytiharkan perang terhadap kuasa barat. Kesannya, kuasa barat mula meningkatkan kehadiran tentera mereka ke dalam China. Tetapi pemberontakan ini menemui kegagalan kerana tidak sistematik dan perancangannya yang lemah. Tetapi pada tahun 1911, pemberontakan Wuchang telah berlaku selepas beberapa tahun Puyi menaiki tahta sebagai maharaja. Pemberontakan ini berlaku disebabkan oleh ketidakpuashatian rakyat terhadap pemindahan hak milik sistem kereta api yang pada mulanya dibina menggunakan duit rakyat dan dipindah milik kepada bank-bank antarabangsa. Perkara ini dibuat atas alasan bagi menampung kerugian disebabkan oleh pemberontakan Boxer. Ini menyebabkan para nasionalis yang terdiri daripada rakyat biasa, pelajar dan para pelabur melakukan protes terhadap kerajaan Qing. Dan pada 10 Oktober berlaku protes dalam kalangan tentera di Hubei. Ini memberikan isyarat kepada wilayah-wilayah lain untuk mula memberontak dan mengisytiharkan kemerdekaan mereka daripada kerajaan Qing. Dan pada 1 November, pemberontak telah menjemput Yuan Shukai dan melantik beliau sebagai Perdana Menteri. Kesannya, pada 4 November, kerajaan telah meluluskan Artikel 19 yang menyebabkan sistem beraja dimansuhkan dan digantikan dengan sistem demokrasi dan Puyi diturunkan tahta sebagai maharaja. Berikut merupakan sedikit YouTube video tentang pemberontakan 1911, pemberontakan Boxer dan pemberontakan Wuchang. Seterusnya, disebabkan oleh pemberontakan ini, maka Puyi telah diturunkan tahta dan menjadi rakyat biasa. Tetapi Puyi agak bertuah sebenarnya kerana China tidak mengikut jejak langkah Perancis yang telah memancung monarkinya melalui revolusi Perancis. Apabila Raja Louis ke-17 dan keluarganya telah dipancung oleh para pemberontak-pemberontak. Puyi masih lagi dibenarkan untuk tinggal di Kota Larangan, namun beliau dijaga oleh askar-askar bagi mengelakkan baginda campur tangan dalam pentadbiran baru. Dan pada tahun 1917 sebenarnya baginda diangkat sekali lagi menjadi maharaja oleh seorang jeneral yang loyalis terhadap sistem beraja iaitu Jeneral Zhang Chun. Tapi dijatuhkan sekali lagi oleh kerajaan dan dihalau ke Tianjin, China. Pada tahun 1932 Jepun telah menakluk Manchuria, China dan melantik Puyi sekali lagi sebagai maharaja. Namun hanyalah sebagai boneka Jepun dan baginda memerintah sehingga 1945. Ini menjadikan baginda satu-satunya maharaja Cina yang 3 kali menaiki tahta sepanjang hidup baginda. Selepas Perang Dunia Kedua, beliau telah ditahan oleh pihak Rusia dan kembali ke China pada tahun 1950 sebagai penjenayah perang. Beliau telah dibicarakan atas jenayah perang dan diampunkan pada tahun 1959. Selepas itu, beliau bekerja sebagai mekanik di sebuah kedai dan akhirnya sebagai pengkaji di sebuah institut literasi dan sejarah Cina. Pada 1967, baginda meninggal dunia akibat kanser buah pinggang. Maka berakhirlah riwayat Maharaja Cina dan berakhirlah tahta naga yang telah wujud di China selama 2000 tahun. Baiklah, itu saja tentang Maharaja Puyi sebagai maharaja terakhir tahta naga.
Di dalam laman web ini kita telah membincangkan tentang siapakah itu Puyi, apakah itu Tahta Naga, siapakah karakter-karakter politik yang telah menyebabkan Puyi dinaikkan tahta sebagai maharaja, dan apakah sebab-sebab kejatuhan Maharaja Puyi yang berlaku disebabkan oleh ketegangan-ketegangan sosial yang berlaku sepanjang akhir abad ke-18. Baiklah, itu saja daripada saya. Saya ucapkan selamat maju berjaya kepada semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.